Indran ikut tentatif program ni Okey, yang pertama pengerusi Viva, Indran akan memperkenalkan calon, ya. Aida Hafini dan memperkenalkan barisan panel penilai. Sebutlah Amelia Amelia Man, Dr. Roslan, Hisamuddin, semua Dr. Man semua ni panel penilai lah. Wakil dekan, ya, wakil IPS, ya, penilai dalam, penilai luar, ya, berlakonnya lah, Okey. Kenalkan pelajar calon PhD, dah kenalkan panel penilai dan wakil-wakil sebagainya. Lepas tu pergi brief dekat pelajar untuk buat pembentangan antara 20 hingga 25 minit saja. Ya. Maksimum pun 30 minit lah, ya. Okey, lepas dah habis pembentangan, pengerusi kena buka kepada soalan semua ahli panel. Sebaik-baiknya kita ikut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Okey. Dah habis semua tu nanti kita buat-buat lah, Jadi penilai akan membuat keputusan Viva. Sama ada lulus dengan pindaan minor ke major ke. Tapi bagi lulus lah, Okey, lepas tu kita minta pelajar membuat sikit ucapan penghargaan atas lulus Viva tu. Lepas tu kita tamat. Okey, silakan Indran. Okey, kejap buat tuan. Cepat, terima kasih. Okey, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar Aida Hafini binti Derob. Okey, calon pada petang ini yang akan mempersembahkan Viva-nya yang bertajuk kesan modul kebat CBT terhadap kebat, pemikiran kreatif, kritis serta pemikiran positif dan sihat dalam kalangan pelajar. Tidak dilupakan juga kepada panel-panel penilai yang terdiri daripada Dr. Emilian Man, Dr. Roslan, Dr. Hisamuddin, dan kita juga ada panel doktor dari luar iaitu Dr. Lok Hakim. Okey. Di sini juga saya ingin memperkenalkan juga penyelia iaitu Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif dan juga Dr. Absah Muhammad Yusof. Okey. So ini untuk pelajar PhD Puan Aida Hafini. Okey, anda akan diberi masa lebih kurang 20 hingga 30 minit untuk mempersembahkan pembentangan anda. Okey. Selepas 30 minit kita akan berhenti. Okey, dan kemudian saya selaku pengerusi, lupa nak memperkenalkan diri. Saya pengerusi Indran Alaki Subramaniam akan membukakan soalan kepada para penilai dari bab 1 hingga ke bab 3. Okey. Puan Aida Hafini dah bersedia? Okey, terima kasih. Okey, kalau dah bersedia. Okey, sekarang pukul 9.07. Puan akan berhenti tepat pada pukul 9.07 ya. Okey. Majlis untuk anda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati penyelia utama saya, Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Seterusnya penyelia bersama iaitu Dr. Absah Muhammad Yusof. Seterusnya para panel penilai pada hari ini.
Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Aida Hapini binti Derom. Dan tajuk kajian saya ialah kesan modul KEBAT CBT terhadap KEBAT, pemikiran kritis serta pemikiran positif sihat di kalangan pelajar sekolah menengah. Okey, pembentangan kajian saya hari ini merangkumi pengenalan serta latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, teori dan konseptual kajian, metodologi kajian, dapatan kajian seterusnya, implikasi kajian serta rumusan. Pertama sekali saya bentangkan latar belakang kajian, di mana seperti yang kita maklum bahawa kepesatan teknologi dan sains telah mendorong pada penekanan kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar bagi melahirkan generasi yang mampu bersaing dalam pelbagai aspek kehidupan. Dalam mencapai hasrat tersebut, kerajaan telah mengambil beberapa pendekatan untuk mentransformasikan bidang pendidikan secara menyeluruh melalui plan pembangunan pendidikan Malaysia, iaitu pada tahun 2013 sehingga 2025. Di Malaysia, seperti yang kita maklum juga, sistem pendidikan di Malaysia lebih mementingkan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan. Dia lebih menitik beratkan hafalan fakta melalui latih tubi. Oleh yang demikian, perlu ada gaya pemikiran, perlu mengubah gaya pemikiran pelajar supaya potensi pelajar itu tidak terhad pada pengetahuan akademik semata-mata, tetapi dia meliputi kemahiran berfikir aras tinggi seperti berfikir secara sistematik, mahir menyelesaikan masalah dan membuat keputusan melalui analisis kritis. Dan konsep KEBAT itu bukannya semata-mata berfokuskan kepada pencapaian sesuatu subjek di sekolah, namun mesti merangkumi aspek kehidupan, corak pemikiran, sikap dan tingkah laku. So hal ini bersesuaian dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam membentuk sistem pendidikan yang bersifat menyeluruh. Bagi mencapai hasrat ini, satu modul khusus diperlukan untuk menerapkan kemahiran berfikir supaya pelajar tidak sekadar menghafal tetapi mampu memahami perkara yang dipelajari. Maka penerapan KEBAT berasaskan CBT perlu diperkenalkan di sekolah kerana pendedahan bersifat bimbingan dapat membantu pelajar meningkatkan potensi dalam pembelajaran. Hal ini, fakta ini disokong oleh Ventercase Koma dan Sebastian 2011 yang mendapati bahawa CBT ini berkesan untuk meningkatkan keberkesanan diri dan potensi serta pencapaian pelajar.
Seterusnya, permasalahan kajian di mana isu yang berkaitan dalam kajian ini terdapat iaitu kesediaan guru. Kesediaan guru tentang kaedah pelaksanaan KBAT. Daripada kajian lepas mendapati kebanyakan guru masih belum bersedia untuk melaksanakan KBAT dalam PDP kerana tidak arif dan kaedah penerapan KBAT dalam PDP serta dibebani oleh tugas-tugas lain yang ni telah dibuat kajian oleh Farah dan Fadila pada tahun 2018. Manakala menurut Ramli 2017 pula, segelintir guru masih terpengaruh dengan pengajaran yang berpusatkan guru. Selain itu, isu yang utama juga ialah pencapaian TIMSS dan PISA di kalangan pelajar kita tidak begitu memuaskan, di mana Simon dan Collins 2003 menyatakan bahawa pelajar di Malaysia ini dia cenderung untuk menghafal tanpa memahami. Lebih-lebih lagi apabila konsep yang disampaikan itu terlalu rumit dan abstrak. Dan ini adalah salah satu faktor kenapa pencapaian TIMSS dan PISA kurang memuaskan di kalangan pelajar. Pencapaian TIMSS dan PISA di Malaysia sangat tidak memuaskan. Kemudian modul KBAT CBT Sains yang berasaskan CBT ini diwujudkan bagi meningkatkan kemahiran berfikir, seterusnya boleh meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Di mana Kumar dan Sebastian pada tahun 2011 juga mendapati pencapaian akademik walaupun di kalangan siswaza meningkat setelah menjalani sesi rawatan 12 sesi rawatan CBT. And then dikukuhkan lagi dengan kajian Melati 2016, bimbingan berkelompok merupakan salah satu program yang berstruktur bertujuan untuk memupuk kemahiran tertentu dalam diri pelajar supaya dapat mencapai matlamat tertentu. Selain itu, pendekatan CBT melibatkan pengubahsuaian ataupun penstrukturan semula kognitif bagi menyesuaikan tingkah laku dan perasaan. Yang ini adalah daripada Aziz Shah 2010. So masih antara isu gap untuk kajian ini ialah masih belum ada modul KBAT untuk subjek sains yang menggunakan pendekatan CBT. And then kajian tentang keberkesanan modul KBAT CBT juga masih terhad. Yang ni adalah hasil kajian daripada Muhammad Nazri, Ni Azmi dan Roslinda pada tahun 2017. Maka dengan itu, diharap modul ini dapat membantu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran berteraskan KBAT dan diharap juga modul ini boleh diguna pakai untuk merealisasikan hasrat dan matlamat pendidikan negara. Seterusnya ialah persoalan kajian, objektif dan hipotesis, di mana dalam kajian ini terdapat 4 persoalan kajian, iaitu apa yang terpapar pada slide sekarang ialah persoalan kajian yang pertama, iaitu apakah strategi kelompok bimbingan modul KBAT CBT dapat meningkatkan skor min KBAT serta subskala KBAT, KBKRI, KBKRA dan PPS serta subskala KBAT, KBKRI, KBKRA dan PPS bagi responden yang memiliki prestasi sederhana rendah. Dalam kajian persoalan kajian pertama ini membawa kepada 4 objektif kajian seperti yang tertera pada slide sekarang.
Dan hasil daripada persoalan kajian pertama dan keempat-empat objektif kajian ini, maka hipotesis 01 terbentuk, iaitu tiada perbezaan yang ketara bagi perubahan skor min pembuli ubah terikat, KBAT, KBKRI, KBKRE dan PPS dari pra-ujian ke pasca ujian antara kelompok rawatan dan kawalan. Seterusnya, persoalan kajian yang kedua, di mana persoalan kajian kedua ini telah membawa kepada satu objektif kajian. Persoalan kajian yang kedua ialah, adakah terdapat perbezaan dari segi keberkesanan jenis intervensi antara kelompok bimbingan mingguan dan kelompok bimbingan maraton terhadap peningkatan KBAT, KBKRI, KBKRE serta PPS serta subskala KBAT, KBKRI, KBKRA dan subskala PPS. Di mana daripada persoalan kajian kedua dan objektif kajian ini terbentuk hipotesis 02, iaitu tiada perbezaan ketara bagi perubahan skor min pembuli ubah terikat KBAT, KBKRI, KBKRE dan PPS dari pra-ujian ke pasca ujian antara kelompok rawatan dan kelompok kawalan. Seterusnya adalah persoalan kajian yang ketiga, iaitu apakah kesan jantina dan interaksi antara jantina mempengaruhi kesan rawatan terhadap KBAT, KBKRI, KBKRA serta PPS serta subskala. Dan daripada persoalan kajian yang ketiga ini telah membentuk objektif kajian yang keenam, di mana hipotesis 0 yang ketiga telah terbentuk, iaitu tiada perbezaan yang ketara akan kesan faktor jantina terhadap perubahan skor min bagi pembuli ubah KBAT selain menguji keberkesanan CBT terhadap peningkatan KBAT, KBRI, KBKRA dan PPS antara kelompok rawatan dan kelompok kawalan. Seterusnya ialah persoalan kajian yang keempat, iaitu apakah kesan kaum dan interaksi antara jantina mempengaruhi kesan rawatan terhadap KBAT, KBKRI, KBKRA dan PPS serta subskala, di mana dia telah membentuk objektif kajian ke-7 dan hipotesis 0 keempat, iaitu tiada perbezaan yang ketara akan kesan faktor kaum terhadap perubahan skor min bagi pembuli ubah terikat KBAT selain menguji keberkesanan CBT terhadap peningkatan KBAT, KBKRI, KBKRA dan PPS antara kelompok rawatan dan kelompok kawalan. Seterusnya ialah teori dan konseptual kajian. Dalam kajian ini, modul KBAT CBT yang telah dibina adalah berpaksikan kepada modul ABC dalam CBT serta teori taksonomi Anderson 2001 bagi membangunkan modul KBAT CBT serta instrumen yang dibangunkan juga adalah berdasarkan kepada kedua-dua teori ini. Di mana untuk teori taksonomi Anderson, kita menggunakan subskala mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. So, yang ini adalah merupakan konseptual kajian di mana pelajar yang mempunyai KBAT sederhana rendah akan diberikan pra-ujian. Modul KBAT CBT Science untuk menilai KBAT, KBRI, KBKRA dan PPS. Kemudian setelah pra-ujian, pelajar akan yang layak dia akan melalui eksperimen bimbingan kelompok modul KBAT CBT Science yang akan melalui 8 sesi
sesi boleh refer ke dalam slide yang terpapar sekarang. Dan selepas 8 sesi itu, so kita akan adakan ujian pasca untuk menilai tahap keberkesanan, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif serta pemikiran positif sihat pelajar. So metodologi kajian, metodologi kajian, reka bentuk kajian merupakan eksperimen. So memandangkan kajian adalah untuk menguji hipotesis dan melihat kepada hubungan, maka pendekatan kuasa eksperimen dijalankan dengan merujuk kepada Creswell dan Miller 2000. So kajian ini juga bertujuan untuk menguji keberkesanan intervensi kelompok bimbingan mingguan dan maraton, di mana kaedah pengumpulan data adalah melalui pra-ujian dan pasca ujian. So jenis rawatan seperti yang saya maklumkan tadi, jenis rawatan ialah intervensi kelompok bimbingan mingguan serta intervensi kelompok bimbingan maraton. Dan alat kajian untuk subjek ialah, alat kajian ialah IKBATSAN, intervensi IBKB80 Science, IKBKRI, KBKRA dan IPPS. So kaedah analisis data ialah analisis deskriptif, MANOVA dan Markova. So untuk kaedah pengumpulan untuk pemilihan saiz, pemilihan yang ini adalah aliran intervensi KIBAT. Yang ini adalah aliran pemilihan sampel, carta alih persempelan. Ini salah ni. Carta alih persempelan di mana seramai 215 pelajar yang kita pilih ialah tingkatan 1. Tingkatan 1, kenapa kita pilih tingkatan 1? Kerana pelajar tidak terlibat dalam peperiksaan. Selain itu, masa saya buat kajian ini, di mana silibus baru diperkenalkan, jadi kita tak nak efek kepada, kalau efek kepada sampel, so kita ambil tingkatan 1 sebagai sampel kajian. Kemudian untuk pelajar sebanyak 215 pelajar tingkatan 1, kemudian 190 pelajar yang layak akan mengambil yang telah mengambil pra-ujian menggunakan IKBAT Science, pengetahuan KBAT Science, IKBAT KBKRI, KBKRA dan IPPS, di mana kita akan memilih pada min sederhana rendah bagi pelajar yang mempunyai min rendah ataupun tinggi adalah ditamatkan. So daripada sini subjek yang memenuhi eksperimen ialah sebanyak 124. Jadi pemilihan subjek ialah 93, di mana R1 untuk KBKM, KBAT mingguan, yang R2 adalah maraton 31 dan kelompok kawalan juga adalah 31. So saiz sampel ini kita refer kepada Cohen, di mana kita refer kepada Cohen di mana nilainya adalah 0.81 sesuai dan 30, so kita ambil 31 sampel. Kemudian subjek akan mengikuti rawatan kelompok KBAT, kemudian yang kelompok kawalan dia tiada rawatan, dia menunggu. So kemudian mengambil
pasca ujian selepas mengikuti rawatan sampel pelajar subjek akan mengambil pasca ujian untuk kebat sains, pengetahuan kebat sains, KBKRI, KBKRA dan IPPS dan analisis data setiap kelompok. So bagi selepas dah settle untuk rawatan, so baru kita untuk kelompok kawalan ni kita untuk memenuhi syarat kita bagi juga pasca ujian. Kemudian dapatan kajian daripada dapatan kajian skor min dan sisihan piawai. So skor min dan sisihan piawai bagi ketiga-tiga kelompok dalam pemboleh ubah KEBAT, KBKRI, KBKRA dan PPS tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dan terdapat peningkatan selepas menjalani rawatan. Untuk dapatan kajian 01 iaitu tiada perbezaan yang ketara bagi perubahan skor min tiada perbezaan ketara bagi perubahan skor min pemboleh ubah terikat KEBAT, KBRI, KBRA dan PPS dari pra-ujian ke pasca ujian antara kelompok rawatan dan kelompok kawalan, di mana hipotesis 1.1 sehingga 1.11 sehingga 1.16 adalah ditolak, manakala untuk hipotesis 1.2 di bawahnya ada 1.2 hingga 1.2.3 juga ditolak, dan hipotesis 1.3 ditolak, dan di bawah 1.3 terdapat 1.31 hingga 1.33 juga ditolak, dan 1.4 ditolak. Di bawah 1.4 ada 1.41 hingga 1.46 juga ditolak. Yang ni boleh refer kepada thesis. Yang ni adalah nol kedua, iaitu tiada perbezaan yang ketara bagi perubahan skor min pemboleh ubah terikat KEBAT, KBRI, KBKRA dan PPS antara kelompok mingguan dan kelompok maraton R1 dan R2, di mana hipotesis 2.1 ditolak, dan di bawah 2.1 hingga 2.16 juga ditolak. Aida, bila kecil Aida jangan banyak buang masa tentang benda tu. Aida kena cakap laju sikit, and then bila Aida sebut bahawa hipotesis ini 3.1 dan kesemua sub 3.1 itu ditolak, so beri justifikasi dia. Maksudnya diterima, maksudnya apa? Sama ada maksudnya ada peningkatan atau tak ada peningkatan. Ya? Okey, teruskan. Untuk 03 hipotesis 3, 3.1 dan seterusnya sehingga 3.16 adalah diterima. So maknanya kesan faktor kaum terhadap perubahan skor min bagi 6 subskala KEBAT mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta antara kelompok rawatan dan kelompok kawalan adalah tidak mempengaruhi. Begitu juga dengan hipotesis 4, tiada perbezaan, hipotesis diterima, maknanya tiada perbezaan yang ketara bagi kesan faktor kaum terhadap pemboleh ubah terikat KEBAT. Untuk kelompok rawatan dan kelompok dan terdapat tiada kesan tiada perbezaan ketara akan kesan faktor kaum terhadap KEBAT. Seterusnya, yang ni adalah analisis tambahan
untuk PLS SAM, sebenarnya merupakan analisis ni merupakan analisis tambahan yang dibuat untuk mengukuhkan lagi dapatan daripada data daripada SPSS. So di mana terdapat daripada analisis ni terdapat hubungan antara KEBAT, KBRI, KBRA serta PPS. Implikasi kajian kita bahagikan kepada 3, iaitu implikasi terhadap pendidikan Malaysia, implikasi terhadap amalan kaunseling sekolah serta implikasi terhadap bidang CBT, di mana untuk modul ini dapat diguna pakai sebagai bahan untuk merealisasikan hasrat pendidikan negara seperti isu yang telah kita di awal perbincangan tadi. So aplikasi terhadap amalan sekolah dan kelompok bimbingan ini menggunakan modul KEBAT CBT bagi meningkatkan KEBAT dalam kalangan pelajar, manakala untuk bidang CBT kajian ini dapat mengisi kekosongan tentang intervensi berteraskan CBT di Malaysia bagi mengubah gaya berfikir pelajar. Okay. So untuk saranan kepada kajian yang akan datang, so pemilihan responden dicadangkan adalah pada peringkat remaja. Peringkat remaja usia 18 hingga 20 tahun. Kemudian untuk pemilihan intervensi kaunseling individu ataupun kaunseling bersama keluarga bagi dengan menggunakan instrumen yang telah dicipta oleh pengkaji untuk melihat keberkesanannya. Dan untuk rumusan keseluruhan kajian, semua komponen dalam hipotesis 01 dan 02 ditolak. Kemudian semua komponen hipotesis 03 dan 04 diterima. Kelompok bimbingan mingguan KEBAT dan kelompok bimbingan maraton KEBAT dapat meningkatkan tahap KEBAT KBKRI, juga KBKRA serta PPS dalam kalangan pelajar tingkatan 1 pada asalnya mempunyai tahap kemahiran berfikir aras tinggi yang sederhana rendah. So terdapat perbezaan ketara antara skor main pra-ujian dan skor main ujian bagi semua pembeli ubah terikat utama kajian, iaitu KEBAT, KBKRI, KBKRA, PPS serta subskala. Dapatan kajian ini juga membuktikan rawatan mingguan adalah lebih berkesan daripada rawatan menggunakan kelompok bimbingan maraton. So diharap modul ini dapat membantu pelajar, guru, kaunselor dan kepada sesiapa jua bagi memantapkan diri melalui perubahan sikap dan pemikiran, sekaligus dapat mengubah persepsi pelajar terhadap kandungan subjek yang memerlukan mereka menggunakan KEBAT. Terima kasih saya ucapkan juga kepada penyelia utama saya, Prof Aziz, yang telah banyak memberi sokongan kepada saya dan motivasi sepanjang perjalanan saya, perjalanan PhD saya. So sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Okey, terima kasih kepada saudari Puan saudari Aida Apini atas pembentangan sebentar tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kini tibalah masa untuk panel penilai untuk memberikan pandangan, cadangan dan komen yang berbina lah kepada pelajar kita untuk tambah baik ke ataupun untuk memperlengkapkan lagi. Ya, so dengan ni saya nak memadukan kita akan membuka soalan dari Bak Bumi Bak.
Okey. So mana-mana penilai yang ini nak memberikan cadangan, bolehlah bermula dengan bab 1 ya. Okey, dipersilakan untuk bab 1. Emilia. Okey, Dr. Emilia. Okey, Aida naik slide bab 1 tengok daripada atas. Okey, Dr. Roslan, ada apa-apa ke Dr. Roslan? Bab satu tak ada lagi. Belum ada nak ditanyakan, bab yang belakang nantilah. Minta maaf ya, blackout ni. Okey. Okey, Aida happy ni. Nanti soalan yang biasa ditanya ialah apakah tesis kajian awak? Okay, jawab Aida. Tesis kajian saya ialah mengenai kesan modul KEBAT menggunakan pendekatan CBT kepada pelajar tingkatan 1. Okey, so lepas ni awak nak jadi pakar apa? Bimbingan. Dalam bimbingan dengan mahir dalam pakar dalam bidang CBT. Cognitive Behavior Therapy. Okey, tapi saya rasa lebih tepat dekat saya nak dalam bimbing bidang pemahaman hebat. Okey. Ya. So intervention boleh gunakan kelompok ataupun individu ataupun besar atau kelompok kecil. Ya. Okey, kenapa awak buat kajian ni? Merujuk kepada permasalahan tadi, tiada modul, masih belum ada modul KEBAT yang betul-betul ada menggunakan pendekatan CBT. Modul yang sedia ada, dia tidak ada, kalau kita guna modul CBT ni menggunakan intervensi kelompok kita berstruktur. Dia ada masa tertentu, sistematik sebab modul yang sedia ada ni tidak begitu sistematik. Jadi masalahnya dia datang kepada guru, di mana guru bila modul yang ada tu dia tak boleh nak ikut. Yang itulah kepada persoalan kita tadi, di mana isu dia guru tak faham dan dia tak boleh melaksanakan, dia tak ada guideline yang lebih sistematik. So bila kita menggunakan pendekatan CBT ataupun kelompok bimbingan ni adalah satu modul. Aida, siapa kata guru tak faham? Apa dia? Siapa kata guru tak faham menggunakan pendekatan melalui ni. Tadi apa tu? Ramli mana dah tadi? Prof. Bu Aida nak tambah sikit, memang semalam tu kan Prof, saya kena yang hilakan Prof kan, yang saya nak rasa faham kan, betul tak kalau macam gap ni Bu Aida, penilai minta macam ni, contohnya Ramli 2009, Dr. Roslan 2006, Hashimah 2007 mengatakan bahawa pendekatan KEBAT tidak menyeluruh, tidak menggunakan terapi ini, menggunakan terapi reality, menggunakan terapi CBT contohnya. Okey, namun kajian ini akan mengisi kelompongan berkaitan konstruk yang ... Betul tak Prof? Betul tak Prof? Betul, pandai Amelia. Aduh, saya nak betulkan juga tu. Dalam Bible, dalam tesis tak boleh cakap pendapat saya, pengalaman saya, experience saya 10 tahun, 20 tahun, tak boleh. Mesti kod siapa tokoh dia, apa pernyataan dia, apa data dia, apa statistik dia. So cara Amelia bagi contoh tadi paling bagus. Okey? Okey. So Aida ni faham kan? Kajian
Okey, saya ulang balik. Maaf ya. Kajian Minta maaf. lepas, Mencelah sekejap. boleh tak? Kajian ini dikukuhkan dengan kajian lepas yang mendapati kebanyakan guru masih belum bersedia disebabkan kurang pendedahan cara pelaksanaan kebat, di mana ini kajian ini telah dinyatakan oleh Farah dan Fadila pada tahun 2018 dan juga telah dikukuhkan lagi oleh Ramli 2017, di mana guru juga masih belum bersedia dan masih lagi terpengaruh dengan pengajaran berpusatkan guru. Oleh yang demikian, kajian ini modul ini telah dicipta untuk mengisi kelompok yang sedia ada. Okey, bagus. So macam tu ada IP ni So semua ahli panel dia akan akui jika kita ada citation, sumber, fakta, ya. So itu cara jawab dia Okey, Dr. Roslan, apa nak tambah? Saya agak keliru tadi. Sebab saya tengok tadi ada katakan modul ini tak pernah lagi macam mana dia punya bahagian mana saya perasan ni. Dikatakan sekejap ya. Dikatakan tadi seolah-olahnya tak ada kajian, tak ada lagi kajian berkaitan tentang ini. Betul tak Aida? Tapi yang ada katakan sebaliknya. Modul kebat menggunakan pendekatan CBT. Pasti ke? Pasti. Itu soalan yang saya kena dulu. Siapa yang katakan modul ni tak ada lagi? Itu soalan yang saya kena dulu. Tricky Puaida, kita kata kurang banyak, kalau kurang diberi tumpuan, selamat sikit kot. Betul tak Dr. Ruslan? Ya. Okey, jawapan boleh tepat. Tidak dijumpai kajian yang menjurus kepada benda ini. Awak mengaku saja awak tak jumpa. Okey, baik. Mungkin ada tapi awak tak jumpa, ya. Kata tidak dijumpai. Okey, lagi soalan lain? Okey, lagi soalan yang biasa dia tanya, Aida, apakah pemboleh ubah awak? Pemboleh ubah DV saya ialah modul kebat CBT, IV ialah kebat, KBKRA, KBKRI dan PPS. Okey, so itu kena hafal Aida okey, cuma perbentangan tadi agak slow, gagap sikit So kena praktis lagi Semua dalam kepala je, pak ya. Okey. Okey. Antara ketiga pemboleh ubah tadi, ya, di IV tadi, pemboleh ubah mana yang paling utama? Paling utama, pemboleh ubah utama ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Apa buktinya? Kerana kita menggunakan berdasarkan kepada teori utama kita, iaitu taxonomy Anderson, berdasarkan taxonomy Anderson. Okey, lagi? Apa membuktikan dia ada pemboleh ubah yang utama sekali? Macam mana? Okey, bukti dia ialah awak memang menguji pemboleh ubah itu dan awak memang membina modul untuk khas membangunkan pemboleh ubah tu. Cuba jawab. Bukti pemboleh kebat merupakan pemboleh utama ialah kita berpaksikan kepada teori taksonomi Bloom, taksonomi Anderson serta modul yang dibangunkan memang menggunakan sebenarnya modul yang dibangunkan ialah modul kebat CBT. Dan kita menggunakan instrumen untuk mengukur tahap kebat.
Okey. Ya. Aida kena praktis bagi lancar lagi Okey. Banyak terlekat-lekat tu maksudnya tak lancar untuk menguasai bidang tu, menguasai ilmu tu. Ya. Okey. Dan kurangkan perkataan tu kurang sikit Okey, ada lagi soalan nak tanya? Okey, apakah Prof, nak tengok modul tu boleh tak Prof? Kejap kita tengok teori dulu, teori. Alright. Tanya teori dulu. Okey, Aida awak pakai teori apa yang pertama? Teori yang pertama kita menggunakan teori taksonomi Anderson, dan yang kedua ialah berdasarkan model ABC CBT. Okey. Teori yang ketiga ada? Yang teori ketiga tak ada, cuma untuk subskala tu kita kita refer kepada DSKP Science untuk kreatif dan kreatif. Okay. Dua teori saja. Okey, berapa teori yang menghuraikan tentang kebat? Untuk kebat, untuk kajian saya dia menguraikan kebat menggunakan taksonomi Anderson, tetapi untuk kebat juga dia ada taksonomi Bloom. Okey, kenapa awak guna Anderson tak guna Bloom? Kerana Anderson kita refer pula kepada modul-modul yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian kurikulum BPK pada tahun 2014. Modul kebat yang dibangunkan adalah menggunakan teori Anderson. Jadi saya menggunakan Anderson untuk menyelaraskan dengan model yang telah dikemukakan oleh kementerian dalam pembangunan kebat. Poin tu ada, tapi Aida suka ayat yang panjang lah, berpusing-pusing nak dapat poin tu. Okey. So teori kebat adalah teori Anderson dengan teori Bloom. Ada teori lain untuk memahami kebat? Dia ada juga Al-Ghazali semua, tapi saya tak refer lah yang tu. Okey. Apa tu? Lepas tu baru kita akan masuk soalan kepada apa beza definisi operasional dengan definisi konseptual? Apa Prof? Apa beza definisi operasional dengan konseptual? Definisi operasional dengan konseptual. Operasi berdasarkan konsep tu berdasarkan teori yang sedia ada. Operasi adalah berdasarkan kepada kajian yang kita buat lah. Okey, apa definisi operasi untuk kebat? Definisi untuk kebat. Bila Aida nak masih buka buku, maksudnya Aida kena ambil cuti atau cari ruang untuk fahami balik tesis tu Okey. Dia mesti soalan dia mesti ujung kuku, ujung jari je. Pop ya. Okey. Kebat diukur dengan untuk operasi tahrifan untuk operasi kebat ialah potensi kebat itu diukur menggunakan skala kebat sains berdasarkan teori Anderson. Mengikut 6 subskala iaitu mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, jawapan tu bagus. Macam tu Aida Itu definisi operasional. Okey, berapa hipotesis awak ada? Hipotesis utama saya ada 4 hipotesis utama. Keseluruhan dia banyak tu. Kena kira balik ya. Okey. Hipotesis pertama ada berapa? Hipotesis pertama ada berapa anak? Yang kedua ada berapa dia punya sub? Ketiga berapa sub? Keseluruhan berapa?
Ya. Okey. Okey. Okey, literature. Apa literature awak yang pertama? Dalam bahagian ni ada literature tadi kan? Aha. Tengok literature. Okey, lagi. Kajian lepas tengok. Ni permasalahan kajian kan? Okey lagi. Saya tak masukkan Prof yang ni je. Oh, literature masuk dalam kajian lepas tadi kan? Yang ni je. Permasalahan kajian. Ha. Okey, apa sub literature kajian? Sub literature kajian ialah mengenai macam mana? CBT. Bukan. Fokus awak kehebat. Contohnya, kajian literature saya, bahagian literature pertama adalah mengkaji tentang kehebat. Kajian-kajian mengenai kehebat dalam negara dua negara. Yang kedua, melihat hubungan kehebat dengan bagaimana aktiviti neo-CBT dapat meningkatkan kehebat dalam negara dua negara kan? Bagi tahu yang itulah. Okey, apa literature, apa fokus literature awak, Aida? Macam dalam literature kita melihat kepada kajian daripada dalam negara dan luar negara. Kemudian kita menyentuh juga kepada keberkesanan CBT, dan yang ketiga kita mengupas keberkesanan modul kelompok, dan akhirnya kita membincangkan hubungan kehebat dengan kemahiran berfikir kreatif, pemikiran positif sihat. Kajian lepas tentang kehebat? Maknanya saya kena rumusan dia. Rumusan dia kita, kalau dekat tesis ada pada muka surat 106, di mana pada tahun 2010 Hume mengatakan penggunaan kehebat aras tinggi menggunakan kehebat Marzano dalam menjana idea. Kemudian Sukiman pada 2014, kajian ini bertujuan mengkaji persepsi dan amalan pengajaran kemahiran berfikir dan pengajaran dalam pembelajaran. Kemudian Azli pada tahun 2016 menggunakan modul peta pemikiran I think. Kemudian cuma ada Aida bagi tahu fokus kajian lepas kita yang pertama mesti berdasarkan pemilih ubah utama, iaitu kehebat tu ya. Lepas tu pergi pada CBT, lepas tu bagi beberapa hubungan antara kehebat dengan CBT tu Okey. So kita masuk bab 2 dah selesai. Okey, kita masuk bab metodologi. Okey, Amelia tanya apa? Nak tengok modul tu Prof, macam panel tanya semalam tu. Macam mana Prof soalan modul tu saya pun tak tahu, tak ingat. Okey, tengok modul. Aida kena relax dan jawab dengan cepat dan padat sebab saya berjangkakan banyak soalan nanti daripada panel sebab tajuk ni menarik. Menggabungkan kehebat dan CBT tu very interesting. Banyak soalan akan muncul tu. Tapi jangan takut, Aida dah buat yang terbaik dah. Lepas saya tak tahu ni. Allah. Dah kena jawab je, tik-tik ya. Saya tak tahu kat mana dah. Tak nampak pun slide. Sekejap, Prof tengah cakap.
Kalau Kena dah kontrol, jangan nampakkan nervous tu. Kena kontrol. Roslan share sikit experience masa Viva. Ya? Share sikit experience masa Viva. Okey, masa Viva dulu saya agak gementar sebenarnya. Tapi alhamdulillah ada soalan yang dapat jawab dan ada yang tak dapat jawab. Tapi alhamdulillah dia banyak dibantu oleh Prof Ahmad Saleh lah. Dia banyak bantu saya. Walaupun dia tanya ada yang benda yang boleh jawab lah. Ada tu kadang-kadang dia argue saya. Dia tak setuju dengan saya. Contohnya dia kata kajian saya ni tak boleh menggunakan, tak boleh panggil sebagai kajian apa? Lupa dah. Kajian kuasi eksperimen. Dia tak setuju. Dia kata sepatutnya dia eksperimen sebenar. Itu dia katakan kepada saya lah. Ada bagi sebab kenapa dia kata kajian sebenar. Tapi bila saya bincang dengan Prof Hazim balik, dia kata kekalkan kuasa eksperimen. Itu dia sebenarnya alhamdulillah dengan saya agak mudah je lah. Sebab hanya pada Prof saja. Itu je lah pengalaman. Mana dah Allah. Keluar balik, masuk balik ada. Terima kasih Roslan. Ya. Sama Prof. So akan ada panel yang nanti dia akan banyak bantu kita sesi beri jawapan. So jangan risaulah. Kebanyakan panel tu akan membantu. Yang penting you try the best saja. Aida keluar balik, slide tu masuk balik. Nampak gelap? Prof, Ha? nak tanya sikit. Panel penilai itu siapa pilih, Prof? Kita pilih sendiri ke? Penyelia cadangkan. Oh, okay, thank you, Prof. Cari yang baik-baik, Prof. So penilai Aida Happy ni pun sama juga, Prof Saleh Ahmad, UKM. Saya terlambat insyaAllah. Mudah sikit. Okay. Okay, dah nampak dah ya? Aida, nanti tesis tu buat tagging, bab 1, bab 2, bab 3, literature, buat apa semua tu kalau ada soalan yang sulit sikit, just ikut tagging, buka saja. Ya, nak tengok hypothesis, nak baca tentang jadual jadual pensampelan, ya, sampling, dapatan statistik, ya. Okey, Aida. Okey. Pergi kepada modul. Saya tak jumpa kat mana lah. Sekejap, saya cari tesis yang tadi, final sat. Prof, minta maaf Prof. Satu lagi saya teringat ya. Macam penghargaan daripada Prof lah. Tesis saya merupakan tesis terbaik dia berilah setakat. Jadi saya dengar lah daripada Aida yang terbaik lagi daripada saya lah. Boleh dah? Saya ingat apa kalau pada Dr. Roslan, dia minta tesis Dr. Roslan kan? ya. Ada yang begitu tesis saya. Dia kata banyak-banyak tesis Dr. Roslan ni antara yang terbaik. 10 tahun buat. Dan dia minta satu. Untuk simpanan. Share boleh share? Prof, share boleh? Dr. Roslan boleh share? InsyaAllah. Nak? Boleh saya bagi. Bagi je ni. Alhamdulillah. saya PM Okey. Dia dapat konsisten. Itu gua atas jasa. Aida, Ya. nanti proses pembinaan modul tu yang dijadual modul tu masukkan dalam slide. Sebab tu petua kita dalam slide itu ada banyak bahan. Cuma masa kita bentang nanti kita skip. Okey. Untuk memenuhi dalam 25 minit tu. 30 minit tu kita skip. Jadi slide 40 60 pun tak apa, tapi pembentangan ikut masa.
Jadi kalau dia tanya pasal modul, pop, kita pergi kepada slide modul. Dia tanya pasal hipotesis, pop, kita pergi ke situ. Ya. Sebab itu dalam slide ni tak ada tentang bagaimana pemenaan integration modul tu. Masukkan jadual tu Okey. Okey, tak apa. Amelia nak tanya apa, Amelia? Modul saya tak ni jap. Macam semalam tu sebenarnya Puan Aida, saya pun ditanya benda yang sama. So saya nak tahu tentang macam diorang nak nampak kaitan CBT tu dalam setiap aktiviti kita. Betul tak Prof kan semalam kan? Nak nampakkan tu. Dia suruh highlight daripada kita punya construct tu kat mana kita akan lakukan aktiviti tu. Tapi saya dah baca modul Prof, dah faham dah lah apa soalan dia orang. Sekejap ya, saya share sekarang Sekejap ya. Sekarang duduk sikit ni. Aida share bahan lain ke? Nak share bahan lain, keluarkan dulu bahan ni. Stop sharing. Nanti Aida dah buat folder siap-siap dia. Kalau apa-apa terus keluar je. So jangan macam ni Aida, nanti penilai tension nanti. Kita tak apa. Sebab masa viva saya boleh, masa sekarang saya boleh cakap. Masa viva saya tak cakap, saya belakang saya diam je. Dr. Shadi relax je. Dr. Shadi, bila dah main golf? Saya bawa balik main badminton. Ajak saya dengan Usam. Boleh. Indran, nak main golf? Kita ikut Dr. Shadi. Prof, bagi saya tenang dulu Prof. Saya sekarang ni tengah nak siapkan 1, 2, 3 ni. Saya dah siap. Kita boleh share. Saya nak share, saya tak boleh share. Letak kat desktop. Buka. Banyak sangat. Benda ni. Tak apa, so Aida belajar kan. Masa 16 hari bulan ni, Viva masih online. Jadi semua tu kena siap dah. Kalau penilai minta, macam Amelia minta ni, kita terus masuk. Ya. Ataupun kalau tak, kita ceritakan. Ataupun lebih baik kita bagi rajah tu. Rajah itu yang menunjukkan bagaimana modul tu kita integration ke antara dua teori. Teori Kebat dengan teori CBT. Dah tak boleh. Saya tak boleh nak share ni dok. Benda tu ada. Sekejap. Kenapa? Letak kat desktop boleh? Kak, teruskan. Kesian Kak, tak apa. Tak, cuba nanti besok diorang tanya macam mana. Letak dekat desktop and then share. Buka dekat desktop. Ini dia. Okey. So bila Aida bentang, yang belah kanan tu buang ataupun kecilkan. Bagi besar sikit. Boleh nampak tak? Nampak. Yang ni dia punya strategi dia lah untuk Kebat. Kita gunakan ke-66 tadi. Okey. Aida, tunjuk jadual. Jadual pengisian ke apa? Jadual integration tu. Bila kita tanya macam mana modul ini dibina, kita mesti tunjuk bagaimana modul ini dibina. Modul ni bukan modul tunggal. Modul ni dipanggil modul integration.
bagaimana kita implementkan dua teori untuk menghasilkan satu modul. Yang tu dekat bab sekejap, dia tak ada dekat modul, dia Nanti Aida masukkan dalam apa PowerPoint tu, jadual tu ya. Ni Ini dia. Ni. Tunjuk dekat Kan? email dia. Ni. Okey. Yang ni aktiviti kebat. Kita hubungkan dia dengan CBT. Okey. So untuk aktiviti pertama tu kita gunakan conceptual TKT atau CBT. Kemudian yang ni untuk kedua ni strategi mengingati, kita gunakan aktiviti visualisasi. Okey. Untuk yang ketiga ni kita gunakan penstrukturan semula kognitif. Pemahaman dia terhadap cahaya tu kita konstruk balik sebab kita menggunakan pendekatan CBT kan. Okey, kemudian untuk aplikasi ni pun kita buat analisis, kita ubah pemikiran baru untuk menyelesaikan masalah. Okey, untuk analisis ni kita guna peta minda konseptual. And then untuk menilai tu kita analisis kelebihan dan kekurangan. Tapi berdasarkan kendiri dia. Untuk sesi 7 ni kita guna analisis SWOT. Membuat penilaian reka cipta dia. Kemudian yang last tu ialah untuk analisis pemikiran positif terhadap kebat. Contohnya macam mana dia saya bagi contoh bagaimana dia boleh berfungsi benda tu ya. Kita contoh. Okey ni. Yang ni adalah lampiran yang biasa kan kita guna untuk konseptual kebat. TKT kebat ni. Okey. Yang ni. Okey. So kita konstruk balik pemikiran pelajar melalui pendekatan CBT. Ini adalah salah satu contoh dia lah. Lampirannya digunakan. Yang ni peristiwa tu apa? Dia kata dia punya pemikiran tu, dia kata pemikiran dia mata pelajaran sains akan sangat susah. So jika kita konstruk balik ataupun cahaya ni, saya ambil cahaya, tajuk saya kerana tajuk cahaya ni pelajar akan kata dia susah. Okey, jadi konstruk balik supaya dia memahami. Ending dia boleh memahami dan dia boleh mereka cipta. Ni kesan dia, pengaruh dia. Inilah contoh dia. Okey, next soalan. Okey, kalau soalan dia akan tanya, macam mana Aida, apakah asas teori pembinaan modul ni? Asas teori pembinaan modul kita menggunakan taksonomi Anderson. Ada dua teori kan? Dengan CBT. Kena beritahu modul ni dibina berdasarkan integration teori kebat Anderson dan teori CBT. So bagaimana kita integration kan ikut jadual tadi tu kan? So kita guna konsep 6 peringkat kebat itu dan bagaimana ke setiap peringkat kebat itu kita bangunkan menggunakan prinsip, konsep dan teknik dalam CBT. Ya. Okey. Kalau dia tanya macam mana awak tahu modul ni bagus? Dengan menilai dengan melalui analisis data di mana terdapat peningkatan. Yep. Dia based on mesti berdasarkan statistik ya. Bahawa pakar mengakui sesuai berdasarkan statistik dan eksperimen membuktikan terdapat peningkatan ya. Dia buat begitu. Lagi Emilia, yang lain nak tanya apa lagi? Okey dah Prof.
Puan, saya ambil snap gambar sikit boleh? Thank you. Bayar. Semalam berpeluh. Tanya tu. Okey, apa Aida? Apakah data kesahan dan kepercayaan modul? Nilai statistik. Berapa nilai dia? Aida kena masukkan dalam PowerPoint tu, tak lengkap tu. Masukkan lagi. Ya, semua konstruk untuk semua konstruk tu ke? Bukan, data kesahan dan kepercayaan. Oh, kesahan dan kepercayaan. Okey. Data. Kesahan dan kepercayaan instrumen mesti masukkan. Okey. Baik, Prof. So saya kata masukkan banyak tak apa, tapi pembentangan kekal 30 minit. Kita skip je. Okey, kalau ditanya berapa data kesahan modul? Kesahan daripada pakar kan? Macam mana? Maknanya ada lima orang pakar. Macam tu ke? Disahkan oleh 5 orang pakar. Okey, berapa keseluruhan dia? 0.9 yang macam tu Prof? 0.98. Ada kena jawab lancar tau. Lancar betul. Ya. Okey, antara semua konstruk modul tu, subskala submodul mana yang paling tinggi? Yang mana paling rendah? Dekat subskala kebat. Kebat berapa? Dia almost lebih kurang sama kecuali untuk untuk subskala tu dia lebih kurang sama je. Tak sama. Aida kena beritahu yang paling tinggi adalah submodul kebat berapa, paling rendah adalah berapa. Ya. Lepas tu kena masukkan jadual tu. Ya. Okey, berapa nilai kepercayaan? Di 0.98. Okey. Untuk keseluruhan ke? Keseluruhan. So masukkan jadual nanti. Kesahan dan kepercayaan dah ada. Okey, apakah data kesahan dan kepercayaan setiap instrumen? Maksudnya data nilai kesahan soal dia daripada soal selidik. Berapa kesahan soal selidik kebat? Kesahan untuk soal selidik dia saya guna peratus. Nilai keseluruhan untuk kebat ialah 93.3%. Nilai keseluruhan. Dan yang paling tinggi ialah mengingati. 94.7. Okey, siapa pakar? Pakar dia terdiri daripada Dr. Roslan, Dr. Syadi, kemudian Dr. Abu Zarin, lepas tu Prof. Ahmad Rozailan, lepas tu Muhammad Anip Zawawi daripada Kaunselor Kanan KPM, Dr. Samsudin Othman daripada UPM. Okey, kalau dia tanya, macam mana awak tahu dia pakar? Kita lihat kepada bidang. Apa bidang dia? Bidang dia bidang dia adalah bimbingan dan kaunseling. Siapa pakar kebat? Dan untuk pakar kebat kita rujuk kepada Dr. Samsudin. Jawapan paling bagus awak kata pakar dilihat daripada 3 kategori yang merangkumi kepelbagaian pakar. Ada pakar kebat, ada pakar kaunseling, ada pakar psikologi, ada pakar pengujian pengukuran, syari ini. So 3 kategori mengatakan dia pakar, iaitu dia punya kelayakan akademik, jawatan dan juga pengalaman. Ya. Kadang-kadang tu benda tu dah ada, cuma nak jawab tu. Okey. Berapa kepercayaan instrumen pemikiran sihat?
Keseluruhannya 94.4. Nanti masukkan dalam PowerPoint Aida kurangkan perkataan tu kurangkan. Terus sok jawab je. Kena banyak praktis ni doktor bro. Sebab tu kita buat pra-viva dan Aida kena praktis lagi dekat rumah, ya. Maksudnya kita menguasai bidang, kita menguasai tesis kita, ya. Okey, bagaimana apakah statistik yang digunakan? SPSS. Umum sangat. Jadi analisis kesahan SPSS 2.3.0. Dr. Nasyari nanya apa? Yang kesahan dan kebolehpercayaan tu pakai analisis apa? Nama analisis. Nilai peratusan. Tak ada nama macam CGR ke CVT yang nama yang famous ni analisis. Itu nak guna kita guna ni peratus tahap kesahan kandungan tu kita guna peratus. Formula dia guna formula. Jumlah pakar bagi jumlah keseluruhan dapat dengan 100. Itu bagi kesahan, bagi kebolehpercayaan? Kebolehpercayaan kita guna alpha Cronbach. Berapa responden? Respon dia punya nilai kebolehpercayaan 9.906. Untuk KBAT ialah okey, berapa jumlah responden untuk kebolehpercayaan? 30. Kenapa ambil 30? Siapa kata 30 cukup? Kenji Morgan. Apa? Cohen. Kena kot sebab yang biasa orang minta 40. Tapi ada juga ambil 30. Ya. Coding siapa yang sebut 30 tu Okey. Biasa pakai data apa tu yang table tu. Kenji Morgan. Itu untuk persampelan. Sampelan. Ni betul kan? Prof, kalau soalan macam ni, macam kita rujuk daripada rasa ke ataupun daripada siapa-siapa yang menyatakan tu 40 sampel tu. Yap. Mesti ada. Macam kalau dia seorang lagi. Kalau data tu 0.7. Awak kata 0.7 ni boleh diterima. Siapa kata 0.7 boleh diterima? Sebab ada pakar mengatakan 0.9, 0.8. Okey. So mesti ambil siapa tokoh dia. Benda tu dah ada semua tesis tu. Cuma nak ingat je. Okey, satu lagi. Kalau dia tanya soalan ni Aida. Ya. Apa tu? Kenapa awak gunakan analisis alpha Cronbach untuk PhD? Kenapa tak gunakan analisis faktor ataupun IRT? Untuk menguji kebolehpercayaan. Itu adalah classical test yang paling rendah. Kenapa tak pakai IRT ataupun SAM ataupun factor analysis untuk analisis kebolehpercayaan inventory? Tak apa kalau soalan macam ni awak dah jawab. Roslan pandai. Apa jawapan dia Roslan? Maaf terkhilaf sikit tadi. Kita ulang balik. So kalau soalan tak berjawab, dia surrender je lah. Ya? Kita kata, tapi kalau berjawab, boleh jawab. Tapi kalau salah, kita kata saya minta maaf je. Nanti dia akan bagi tahu. Ya? Dia kata awak bukan nak bina instrumen. Kalau awak nak bina instrumen, perlulah awak pakai SAM, IRT, faktor analisis. Awak hanya nak menguji instrumen itu layak untuk digunakan dalam kajian. Jadi memadailah alpha Cronbach. Boleh tak jawab macam tu, Aida? Putus-putus.
Okey, Amelia faham kan? Ya. So Faham. seni menjawab tu. Nanti apa okey. Aida, Dia sangat tu. dengar tak Aida? Putus-putus. Amelia, Lain Indran boleh dengar suara saya? Boleh Prof. Jelas. Okey, maksudnya lain Boleh. Aida. Jelas. Okey. Jelas. Lain Aida apa? Okey. Dah. Aida besok pakai handphone ke pakai apa wifi rumah? Rumah. Wifi. Rumah. Nanti check betul-betul okey tak dia punya tu. Mesti 20 gig 20 Mbps ke atas baru stabil. Check internet. Ya. Okey, nanti dia mungkin tanya apakah statistik yang awak gunakan? Ada. Apa statistik yang awak gunakan? Deskriptif, MANOVA dan ANCOVA. Okey. Apa hipotesis yang digunakan untuk analisis MANCOVA? MANCOVA hipotesis 3 dengan 4. Okey, Argentina. Kenapa pakai MANCOVA? Kenapa tak pakai ANCOVA? ANCOVA tak boleh ke? Untuk reason dia sebab kita untuk kaum dengan jantina tu tidak efek kepada kesan, tidak memberi kesan kepada. Kenapa pakai MANCOVA? Kenapa tak pakai ANOVA? Sebab variables kita lebih daripada satu. Okey, itu jawapan tepat, saya suka sangat. Ya, ANOVA tu analysis of variant. MANCOVA tu multi analysis of variant. Ya. Kena jawab itu Okey. So mahal sikit tentang statistik. Kemudian okey, semua dapatan berlaku peningkatan kan? Ya. Okey, peningkatan ni tahap sederhana ke, tinggi ke, sangat tinggi? Tinggi. Macam mana awak tahu dia tinggi? Kita refer kepada nilai jadual tu. Jadual tu dia ada jadual. Okey, kebat untuk kebat untuk nanti awak kena tunjuk jadual tu, pre and post tu penting tu. Dalam awak punya PowerPoint tak ada tu. Contohnya pra berapa point dia? Apa dia Prof? Pra berapa dia punya nilai dia? Post berapa? Okey, yang nilai tu. Saya ada masukkan tadi. Okey, berapa nilai pra? Tak boleh ni memang kena masukkan juga itu. Kena masukkan dalam tu masukkan. Nilai untuk kebat tu pra 2.4228. Kemudian pasca 4.3871. Okey, berapa beza dia? Kena tahu juga yang tu. Beza dia sekejap. Dia meningkat tapi sikit tu. $1.9. 1.9 kalau ikut rendah ke sederhana ke tinggi? Tinggi. Siapa cakap tinggi? Okay. Tengok presentasi saya tu, ikutkan lingga dia bahagi. Kalender, betul Prof.
Kelingga 1979 dikata nilai tu mesti melangkaui 3.61 kelingga. Nanti cek balik tu sebab peningkatan dia 1 lebih tu. Dia memang meningkat 1 lebih tu mungkin sederhana rendah ataupun sederhana tu tak tinggi tu. Kalau tinggi tu biasanya 3 lebih. 3.61 kelingga. Tinggi. Dalam ni dah ada dah saya ni. Okey, tapi Aida berapa peningkatan dia? 1.92 lah, 1.95 so 2.0. Jadi Untuk aras kategori tinggi. Apa dia? Jadi kategori peningkatan tu sederhana tinggi. Sederhana tinggi ya. So kena macam tu Okey. So tapi kalau dia tak tanya, tak diam je lah. Kalau dia tanya je lah. Ya. Okey. So semua meningkat itu okey. Cuma yang kawalan tu okey, untuk kawalan awak buat untuk kawalan awak buat rawatan tak? Buat rawatan selepas semua selepas semua dia kategori menunggu. So selepas mendapat semua kelompok mendapat rawatan, so kita buat kita macam mana nak kata, kita tetap bagi rawatan untuk ni. Point tu ada, tapi Aida nak orang nak ikut pergi daripada Tanjung Malim pergi KL, ikut highway sampai, Aida daripada Tanjung Malim tu pusing Seremban, pusing Melaka baru sampai KL. Ya, nanti praktis lagi ada Okey. Nanti menjawab dengan tepat dan penuh intelektual Okey. Lepas tu dia mungkin akan tanya bila semua dah ada peningkatan tu. Okey, macam mana ada pilih sampling? Sampling kita pilih dua peringkat tu. Tadi saya ada 2 peringkat. Rawak bebas dengan bertujuan. Rawak bertujuan. Secara untuk peringkat kedua tu saya guna secara persempalan kriteria bertujuan. Yang pertama tu persempalan rawak muda. Okey, apakah ciri-ciri responden? Ciri-ciri responden kita lihat kepada nilai kebat sederhana rendah, kemudian dia punya sosioekonomi tu rendah. Ciri responden ada yang pertama SAS kan? SAS tengok apa? Dia punya sosioekonomi sederhana rendah. Pencapaian akademik UPSR sederhana rendah juga kan? Sederhana kan? Okey, lepas tu dia punya ciri-ciri psikologi dia? Nilai kebat rendah. Lagi? Sederhana rendah. Yang pemikiran positif nasihat tu? Macam mana? Sebab dua tu je berdasarkan. Dia berdasarkan soal sidik kita kan? Latar belakang keluarga dengan pendapatan isi bulanan dengan pencapaian dalam akademik dia. Itu SAS. Itu kemudian, SAS. Yang kedua tu kita tengok nilai kebat dia sederhana rendah. Yang nilai pemikiran positif nasihat? Sederhana rendah. Kena mention. Ada kena jemput ke sebab tu. Dia dalam eksperimen kita sangat sensitif tentang homogen. Okey, homogen adalah dia banyak ACS, ekonomi, status dengan dia punya pencapaian akademik dia adalah sederhana, ekonomi sederhana dan faktor psikologi dia adalah sama, iaitu rendah dalam kebat dan ataupun rendah sederhana dalam pemikiran positif nasihat tu. Kena mention tu Okey. Okey. Apa tu, macam mana Aida kawal faktor luaran?
agar tidak mempengaruhi kumpulan rawatan? Maksudnya macam mana? Mengawal external factor tu. Macam mana nak cakap? Sebab kita sebab kita guna quasi eksperimen. Jadi kita quasi eksperimen ni dia sesuai untuk persempelan yang terdedah dengan faktor-faktor luar. Yap. So macam mana kawal? Faktor luaran tu tidak mempengaruhi keputusan eksperimen? Dia tak ada pertumbungan antara kawalan dengan rawatan tu. Okey, satu. Okey, lagi macam okey, jadi tidak ada kita bagi briefing, kumpulan rawatan tidak boleh berbicara dengan kumpulan kawalan, dan mereka kalau nak berbual pun mereka tak boleh berbual langsung tentang apa-apa yang dipelajari dalam kelompok. Dalam eksperimen. Tu satu. Yang lagi yang kedua? Okey, saya bagi tahulah ya. Biasanya untuk kawal external factor, yang pertama ialah kita memastikan kelompok tadi homogen, ada ciri-ciri yang sama, ya. Yang kedua, kita bagi tahu kumpulan kawalan dan rawatan supaya tak ada interaction. Kemudian yang ketiga, kita telah uji dengan statistik bahawa pengaruh jantina, interaksi jantina itu tidak mempengaruhi keserawatan, dibuktikan dengan statistik. Kemudian kita juga telah lantik fasilitator yang mempunyai jantina dan qualification yang sama untuk menjadi fasilitator grup kawalan, grup kelompok besar dan kelompok kecil. Betul tak? Betul. Mingguan dengan maraton. Ya. Kemudian soal sidik itu diberi pra dan post dengan selang masa yang sama kan? So bagi tahu itu ya. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Usam, ada apa nak tanya? Ni Usam nak webinar dah tahun depan, awal tahun. Aduh, baik. Saya tak ada apa-apa Prof, tapi saya rasa saya kena soal pun, saya pun tergamam juga Prof. Kan, kena belajar lagi. Kena belajar lagi Prof. Kan. Standby lah soalan ni. Kan. Okey. Aida, apa sumbangan paling besar awak dalam kajian ni? Modul sumbangan dari segi pendidikan di Malaysia, modul ini boleh diguna pakai untuk mengisi kekosongan yang ada. Lepas tu counselling di sekolah serta dalam bidang CBT. Okey, itu sumbangan pertama. Sumbangan saya membina 4 instrumen yang dibina sendiri. Okey, apa instrumen tu? Instrumen itu ialah IKBAT, IKBRA, IKBRI dengan IKP-KBAT. Okey. Lagi, dan sumbangan ketiga ialah Aida hari ini berjaya membuktikan KBAT boleh diintegrationkan dengan CBT dan berjaya meningkatkan KBAT. Ya. So ada 3 contribution tu. Okey. Apa andaian awak kelompok rawatan mingguan lebih berkesan daripada kelompok maraton? Kenapa tu berlaku? Mingguan daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa mingguan lagi berkesan daripada maraton melalui statistik, data statistik. Okey, jadi apa justifikasi dia? Untuk kelompok bimbingan mingguan adalah lebih berkesan
daripada kelompok bimbingan maraton. Ya, kenapa berlaku begitu? Sebab mingguan dia sesi macam mana? Berkala. Kena cakap dengan ilmiah tau. Edah Habib ni. Contohnya kelompok mingguan ini perjumpaannya berkala, jadi pelajar dapat proses setiap ilmu itu untuk dibawa dalam setiap minggu yang seterusnya. Ini adalah selaras dengan dapatan kajian ini disokong oleh pendapat ini. Berbanding dengan maraton, kita hanya buat satu program untuk pelajar. Jadi implikasi dia pihak sekolah perlu lebih banyak program mingguan berbanding dengan maraton. Ya. Okey. Sebut juga. Kena praktis lagi balik. Aida kena praktis Aida. Benda tu dah tulis semua. Cara jawab Aida tu menunjukkan Aida tak menguasai tesis tu. Saya lupa macam nervous sikit ke apa tak. Okey, saya dah tak ada soalan. Jalan tu just dia akan berpusing-pusing macam tu, ya. Okey, yang lain ada apa-apa soalan nak tanya? Prof, minggu depan Prof free tak? Minggu depan hari apa? Saya memang Prof hari apa? Hari Rabu pun. Husam datang hari apa? 15. Datang 15 tengah hari. 15 hari apa bang? Hari Rabu. Lepas kita bincang-bincang PhD kita sama. Okey, beres-beres. Saya set minggu depan Prof. Hari Rabu Tengah hari 12. Okey, saya ambil cuti. Beli kuih pau. Soalan lagi? Aida punya objektif ada berapa? Saya tak dengar tadi. Ada 4. Ada 4 objektif, mesti ada 4 persoalan dan 4 jawapan lah. Persoalan 4. Objektif ada Objektif ada 6. Objektif 6, kenapa jadi persoalan tu jadi 4? Sekejap. 4, 7. Sebab persoalan yang pertama tu ada 4 objektif. Kemudian sebab persoalan yang pertama tu sebab dia kena pecahkan setiap konstruk tu. Persoalan tu lebih banyak daripada objektif lah. Ya. Objektif tu sebab kita kena untuk persoalan yang pertama tu kita pecahkan kepada 4 objektif sebab setiap objektif tu dia ada 4 subskala tu. Subskala kebat, kreatif, kritis, pemikiran positif sihat. Kemudian untuk persoalan yang objektif yang kelima tu dia ada satu objektif je. Untuk persoalan yang kedua tu dia ada satu objektif je. Sebab kita tengok mingguan dengan maraton. Lepas tu untuk jantina dengan kaum tu satu-satu. So dia ada 7. Semua persoalan terjawab lah. So semua persoalan terjawab. Okey, objektif yang pertama apa? Cuba baca. Objektif yang pertama ialah apakah strategi kelompok bimbingan modul kebat CBT dapat meningkatkan skor main kebat serta subskala kebat, KBKRI, KBKRE dan pemikiran positif sihat bagi responden yang memiliki prestasi sederhana rendah. So daripada persoalan yang pertama tu kita pecahkan kepada 4 objektif. Yang pertama tu objektif yang pertama tu kita mengkaji sama jadi ada Aida objektif jadi
objektif Aida tu terus pergi kepada kesan kan? Kesan. Dia satu-satu kesan kebat dengan subskala dia, kesan pemikiran kreatif dengan subskala dia, kesan pemikiran kreatif dengan subskala, PPS pun dengan subskala. Okey. Okey, ada apa lagi yang tanya? Okey, kalau dia tanya Aida lah, kenapa awak mula dengan objektif, kenapa awak tak buat preliminary study untuk membina modul? Ataupun guna Delphi teknik untuk guna modul, untuk bina, kenapa untuk pembinaan modul? Sebab kita dah merujuk kepada teori, menggunakan teori subskala yang diambil adalah merujuk kepada teori yang sedia ada. Dan objektif kita bermula dengan kesan. Kesan. Jadi pembinaan modul tu masuk dalam bab metodologi saja, ya. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita serahkan balik kepada pengerusi. Dekan IPS, silakan. Terima kasih kepada semua panel penilai yang telah memberikan cadangan, pandangan yang sangat membina untuk membantu Puan Aida. Okey, untuk terus lebih terus cemerlang. Okey, so majlis akan berhenti sebentar untuk para penilai untuk membuat keputusan. Okey, kita akan bertemu dalam masa 5 minit lagi. Saya minta pelajar untuk rehat dulu di tempat lain. Saya tunggu panggil kemudian. Okey. Okey, terima kasih. Saya rasa para penilai telah pun ada di tangan mereka keputusan Viva untuk petang ini. So tanpa melengah masa, dengan ini saya mempersilakan ketua panel penilai untuk memberikan keputusannya. Dipersilakan Dr. Roslan. Dr. Roslan buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada hasil perbincangan Viva ini, keputusan telah dibuat bahawa pembetulan minor correction dengan 3 bulan pembetulan. Dr. Roslan, kena mention dengan ini Aida Happy ya, lulus Viva dengan macam tu. Okey, dengan ini macam mana lupa lah. Dengan ini diumumkan keputusan bahawa dengan ini diumumkan keputusan bahawa Aida Happy ni tak boleh lah Prof. lupa. Lulus. Aduh. Okey, dia akan umum macam ni je biasa. Dengan ini keputusan mengumumkan bahawa Puan Aida Happy ni lulus sesi Viva dengan pembetulan minor selama 3 bulan dengan disemak oleh penyelia sahaja. Yeay. Lepas tu pengerusi minta ucapan daripada ni. Okey. Okey, tahniah. Diucapkan kepada Puan Aida kerana berjaya dengan penambahbaikan 3 bulan ya. Okey, so dengan ni saya menjemputlah Puan Aida untuk memberikan sepatah 2 kata, ucapan penghargaan ke, ucapan syukur ke, apa-apa saja dalam 2 atau 3 minit. Dipersilakan.
Aida, beri rumusan tentang sesi sebenar yang Aida lalui tadi. Apa rasa kesedaran yang nak buat lepas ni untuk lebih bersedia? Refleksi. Daripada tadi tu maknanya saya tak boleh panik. Saya tak boleh panik. Saya tak boleh panik. Saya kena coolkan diri dulu kot dalam sehari dua ni, kena relax sikit. Lepas tu ada banyak benda yang kena top up lagi dalam slide tadi. Banyak fakta tu sepatutnya ada dalam kepala saya kena susun betul-betul supaya saya tak lupa tu. Yang penting saya tak panik dan saya tak nervous. Banyaklah juga pandangan daripada rakan-rakan, lepas tu dengan Prof. So maknanya dalam masa beberapa hari lagi ni saya kena struggle sikit dulu juga. Saya harap saya tak nervous lah waktu Viva tu nanti. InsyaAllah tak nervous. Nanti Aida susun balik PowerPoint tu dan buat rehearsal pembentangan tu tak lebih 30 minit. Fokus lebih kepada metodologi dan dapatan juga nanti, ya. Masuk statistik banyak lebih tak apa, tapi masa tu 30 minit. Nanti kita skip je. Okey. Okey, tepuk tangan kepada Aida hari ni. Tahniah. Okey, pengerusi. Okey, itu saja. Dengan ni kita pergi makan. Sesi bergambar. Oh yes, sesi bergambar, lupa. You makan. Makan. Sebab makan Lokman dia rasanya. Okey, kita bergambar ya. Ni kenangan Perawai Bang. Shima Nazir. Dia ambil gambar, buka kamera. Siapa nak buka silakan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, Roslan, bagi sikit tip macam mana tak nervous. Sebab saya nampak Aida hari ni nervous sikit lah. Bukan sikit, Prof. Banyak. Okey, pertama nervous tu kita kena ingat, nervous tu perkara biasa sebenarnya. Sebab kita menghormati audience, kita menghormati kita punya panel. Kalau kita tahu panel tu pakar-pakar bahasa, ya. Tapi sebenarnya pakar mereka pun ada bidang mereka sendiri. Kita kena ingat tu. Jadi kita kena ingat kita juga pakar. Sebab kita dah laksanakan beberapa tahun. Jadi sebenarnya kita menguasai bidang kita tu. Okay, mereka dan bidang mereka saja. Itu yang pertama kita perlu ingat. Bukan mana kita pandang rendah, tak. Kita hormati mereka sebagai panel dan dilantik. Jadi kita kena ingatkan diri kita juga pakar. Kalau dia tak pakar, dia tak berada di situ. Okay, itu pertama. Yang kedua, bacalah surah-surah apa yang boleh agar menenangkan hati kita. Yang tak boleh baca, tak boleh embah-embah lah. Kita doa pada Allah lah ya. Jadi kita usahalah cakap benda yang boleh kita usahakan. Tak apa, nervous tu perkara biasa. Ya? Jadi sebelum kita betul adanya sesi memperkenalkan diri itu, kita gunakan sebaik mungkin sesi perkenalkan diri itu. Kalau boleh panjang sikit kita hilang bersila. Antaranya lah. Terima kasih. Dulu masa Viva, antara yang saya risau presentation, nervous saya takut Dr. Roslan. Tapi masa pembentangan, Dr. Roslan okey. Dia tak nervous sangat, dia relax, steady. Dan dia cakap tu kemas, tegas dan ayat dia macam bagus, macam ahli politik. Pop. Ya. Ya, betul. Dia terkejut lah tu. Betul kan? Betul. Macam tu.
kena buat. Jadi ada habis nanti jawab cakap petang dengan apa, tapi tak sombong, tak belagak, tapi menunjukkan bahawa kita kuasai knowledge dengan tepat, dengan padat, ya, ulasan yang sangat baik dan penguasaan masa non-verbal yang sangat baik. Aida happy ni pakai blazer nanti Okay, baik. Dan datang awal set up laptop semua. Okay. Okay, ada apa lagi nak tanya sebelum kita tutup? Prof, online dengan real mana lagi dahsyat? Itu siapa yang boleh buat online ni, buat online lah. You all lebih selamat. Kalau live tu saya nampak you all lagi tertekan. Betul. Tak sempat lah Prof. Tak sempat lah. Ya. Online. Emilia, kita doakan COVID akan berpanjangan lagi. Oi, tak mau. Hey. Yalah, Tak mau. kata secara wakan okey mah. Aduh. Bye-bye semua. Okey, terima kasih ya. Atas Terima kasih Prof. kita nak dengar